perhatian bagi memastikan majlis berjalan dengan lancar. Hal ini diingatkan agar mematikan atau meletakkan telefon bimbit dalam pengatur jalan senyap. Kerjasama daripada para hadirin amatlah dihargai. Majlis akan bermula sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam diskusi cemerlang bersama, salam Perak Aman Jaya saya ucapkan kepada warga forum pada petang ini. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel dengan kita yang saya rasa cukup hebat, cukup mantap yang saya bawakan khas dari Sabah ya. Kita namakan mereka ini sebagai trio Sabahan. Baiklah, topik forum kita yang akan kita bincangkan pada petang ini bertajuk Denggi Musuh Generasi ke Generasi. Sebelum saya memulakan perbincangan kita pada petang ini, saya ingin memperkenalkan dahululah ahli-ahli panel kita kepada anda. Bersama kita pada petang ini adalah 3 ahli panel yang tidak asing lagi namanya di muka bumi Malaysia ini. Baiklah, saya perkenalkan panel pertama kita. Diberi nama Dr. Adrin Junior, pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Malaysia Sabah. Halo Doktor. Halo Encik. Apa kabar? Okey, Doktor dekat mana Doktor sekarang Doktor? Oh, sekarang saya masih di rumah lah. Saya bekerja work from home saja. Iya Doktor, work from home sekarang ni kan masih dalam pandemik COVID-19 Doktor. Okey, baiklah. Panel kedua kita ialah Dr. Adi Gracia selaku Pegawai Perubatan Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu Sabah. Apa khabar Doktor? Kabar baik Encik Achad. Doktor dekat mana sekarang Doktor? Sekarang ni dekat Sabah lah. Sama juga macam panel pertama work from home. Hospital macam mana Doktor hospital? Okey. Okey. Macam biasa berjalan dengan lancar. Okey, baik Doktor. Terima kasih Doktor. Manakala panel terakhir kita ialah Dr. Ikan selaku Pegawai Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar Dr. Jilat? Ya, saya Encik Asyad. Doktor dekat mana Doktor sekarang sihat. Doktor? Saya Alhamdulillah. Ya Doktor? Saya sekarang berada di rumah. Di rumah. Saya sedang meluangkan masa dengan isteri tercinta saya. Okey Doktor, terima kasih Doktor. Harap sihat selalu Doktor. Baiklah, sebelum saya memulakan forum kita pada petang ini, izinkan saya mengupas sedikit sebanyak tentang tajuk forum kita iaitu demam, iaitu denggi merupakan musuh generasi ke generasi. Baiklah, demam denggi adalah sejenis penyakit berbahaya yang disebabkan oleh nyamuk Aedes betina yang membawa virus denggi. Ia merebak melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini sangat berbahaya kerana ia boleh mengakibatkan seorang menjadi sakit ternak atau maut. Pesakit akan mengalami tanda-tanda dan gejala selepas 5 atau 6 hari gigitan nyamuk seperti demam panas, sakit kepala. Biasanya pesakit harus dimasukkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan susulan sehingga sembuh. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia, terutama di kawasan Asia Tropika ini perlu mengambil langkah-langkah yang baik untuk mencegah demam denggi. Baiklah, tanpa membuang masa, saya buka medan forum kita pada petang ini yang akan disampaikan oleh panel utama kita terlebih dahulu iaitu Dr. Adin Junior. Okey Doktor sudah bersedia? Ya, saya sudah bersedia. Baik Doktor, silakan medan forum saya serahkan kepada Dr. Adin. Silakan Doktor. Oke, pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat petang, salam sejahtera kepada para hadirin, kepada moderator Encik Arsyad, para panel, Dr. Adi Gracia dan Dr. Jeratikan, teknikal dan seluruh executive teknikal dan hadirin sekalian. Sekarang ini saya akan membahaskan tentang persoalan-persoalan yang
yang sering diutarakan kepada masyarakat Malaysia sekarang. Jadi pertama sekali saya ingin memperkenalkan, nama saya Dr. Aldrin. Saya merupakan seorang pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesehatan Universiti Malaysia Sabah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang saya ingin memberi Egypti. Jadi belum ada lagi penawar atau obat seperti vaksin yang khusus untuk merawat penyakit dengue ini, dan orang yang sehat seperti kita juga boleh menghidap penyakit ini melalui gigitan nyamuk Aedes sekiranya kita tidak mencegah dengan baik. Penyakit ini biasanya dihidapi oleh semua golongan, tidak kira tua atau muda. Jadi kita sebagai orang muda pun boleh juga dihidapi oleh penyakit dengue ini. Oke, nyamuk dengue. Di sini saya akan membincangkan tentang yang pertama ialah ciri-ciri nyamuk Aedes. Seperti yang kita lihat dalam gambar ini, kita dapat lihat nyamuk Aedes mempunyai belang hitam dan putih di bahagian badan dan kaki. Kita boleh lihat kaki dan badan nyamuk Aedes ini berwarna hitam dan putih. Jadi yang kedua, nyamuk Aedes ini biasanya menggigit pada awal pagi dan pada waktu senja. Jadi biasanya kita dapat lihat ibu bapak kita memasang riset atau aerosol ataupun obat serangga yang berbentuk lingkaran, stick dan elektrik untuk membunuh nyamuk-nyamuk yang berada di dalam rumah. Yang ketiga ialah membiak dalam tapungan air jernih seperti tangki pam tandas, layar dan pasu bunga. Kalau kita dapat lihat tangki pam tandas, layar dan pasu bunga ini semuanya ini mengandungi tapungan air di mana air ini akan terkumpul dan membolehkan nyamuk ini membiak dengan banyak dan menyebabkan banyak pembawa virus yang boleh menjangkiti kita. Oke, yang keempat ialah mengambil masa seminggu untuk menjadi dewasa. Di sini saya akan membincangkan tentang kitaran hidup seminggu bagi nyamuk Aedes sebentar nanti. Oke, kebiasaannya nyamuk Aedes ini ialah betina. Oke, next. Ya, di sini ialah merupakan kitaran hidup nyamuk Aedes. Kenapa setiap minggu? Oke, di sini kita dapat lihat ada 4 proses kitaran hidup. Yang pertama ialah telur. Di sini telur ini sekiranya nyamuk Aedes ini bertelur, virus dengue yang telah berada dalam nyamuk tersebut akan diturunkan kepada telur, dan telur ini juga telah mengandungi virus tersebut, di mana ia juga akan menjadi pembawa seterusnya. Ia mengambil masa 1 hingga 2 hari untuk berkembang menjadi jentik-jentik ataupun larva. Setelah berkembang menjadi jentik-jentik, ia 4 hingga 5 hari. Dan pupa juga akan mengambil masa 1 hingga 2 hari untuk berkembang menjadi nyamuk dewasa. Oke. Next. Bagaimanakah penyakit dengue merebak? Di sini ada 4 proses pembiakan nyamuk Aedes. Yang pertama sekali ialah semasa nyamuk Aedes menggigit individu yang dijangkiti virus dengue, virus ini akan dipindah ke dalam badan nyamuk. Yang kedua, selepas 8 hingga 10 hari, virus ini boleh dipindahkan kepada individu sehat yang lain setiap kali nyamuk itu menghisap darah. Dalam masa 8 hingga 10 hari itu, nyamuk yang menghisap darah manusia yang telah dihidapi penyakit dengue akan diturunkan kepada nyamuk tersebut yang menyebabkan
nyamuk biasa akan bertukar menjadi nyamuk Aedes. Jadi pada masa itu nyamuk itu telah bertukar menjadi nyamuk Aedes dan semua tisu-tisu termasuk kelenjar air liur nyamuk itu tersebut akan dipenuhi dengan virus, dan ketika virus nyamuk Aedes ini menghisap darah individu yang sehat, secara tidak langsung dari kelenjar air liur tersebut akan diturunkan kepada individu yang sehat melalui hisapan nyamuk Aedes tersebut. Oke. Yang ketiga ialah apabila nyamuk Aedes bertelur, virus ini akan dipindahkan ke dalam telurnya. Seperti yang saya telah bahaskan tadi dalam kitaran hidup, di mana telur yang telah berada dalam badan nyamuk Aedes ini, dia akan juga diturunkan kepada virus tersebut ke telur, dan telur ini akan berkembang dan seterusnya menjadi pembawa virus tersebut, dan semakin hari semakin berkembanglah nyamuk Aedes di persekitaran rumah. Nyamuk yang menetas dari telur yang mengandungi virus akan menjadi pembawa virus dan menjangkiti manusia apabila menghisap darah. Oke. Next. Bagaimanakah cara kita mencegah dengue? Pertama sekali saya ingin membincangkan tempat pembiakan nyamuk Aedes yang sering berada di kawasan persekitaran rumah. Di sini saya bahagikan kepada dua bagian, yaitu di dalam rumah dan di luar rumah. Di dalam rumah seperti pam tandas, olah bilik mandi, perangkap semut, dan tempayan air. Manakala di luar rumah ialah pasu bunga, layar, sangkar burung, dan tin kosong. Seperti yang kita dapat lihat gambar-gambar yang ada di sini, semuanya boleh menyebabkan air itu berkumpul dan menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Oke, next. Oke, langkah pencegahan. Di sini saya patut membahaskan tentang langkah pencegahan, di mana mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan awal perlu diambil karena tiada obat yang khusus untuk pesakit yang mengidap penyakit dengue. Langkah pencegahan awal adalah seperti berikut. Yang pertama ialah bersihkan dan tukar air dalam bekas tadahan air. Sekiranya air dalam bekas tersebut sudah lama ataupun belum pernah ditukar, kita perlu mengambil tindakan dengan membersihkan dan menukar air dalam bekas tersebut. Yang kedua ialah kita patut menutup semua bekas menyimpan air bagi mencegah Aedes bertelur. Itu menyebabkan sekiranya air itu bertakung pada waktu yang lama, yang membolehkan tempat itu menjadi tempat tinggal dan tempat nyamuk itu bertelur. Dan yang ketiga, pastikan saluran air hujan tidak tersekat. Kalau kita dapat lihat, kiranya macam suatu longkang atau satu longkang lah yang tersumbat oleh daun-daun kering, kita perlu membersihkan, kita perlu menyapu longkang tersebut agar aliran air itu tetap boleh mengalir dan tidak dapat bertakung. Dan yang keempat ialah menggunakan racun serangga, yaitu aerosol di rumah, terutamanya pada awal pagi atau waktu senja. Di sini saya telah
bahaskan tentang jenis-jenis yang boleh kita gunakan untuk membunuh nyamuk Aedes, yaitu dengan menggunakan riset, dengan menggunakan pembunuh nyamuk seperti stick yang boleh membakar, yang boleh kita bakar, dan lingkaran obat pembunuh nyamuk yang berbentuk lingkaran ataupun pembunuh nyamuk yang berbentuk elektronik. Dan yang terakhir sekali ialah kita perlu memasang kelambu ketika hendak tidur. Jadi kalau kita hendak tidur, kita perlu pasang agar kita tidak dikenakan gigitan nyamuk Aedes dan kita boleh tidur dengan tenang dan nyenyak. Oke, sekian sahaja daripada saya. Saya kembali kepada moderator yaitu Encik Arsyad. Baik, terima kasih Dr. Adin atas perkongsian mengenai nyamuk Aedes serta golongan yang berisiko untuk mendapatkan demam tinggi. Yang saya kira cukup berinformasi untuk pengetahuan am bagi hadirin sekalian. Melalui perkongsian Dr. Adin sebentar tadi, dapat saya simpulkan bahawa nyamuk Aedes akan membiak dengan jumlah yang sangat besar dalam masa seminggu. Oleh itu, marilah kita selaku rakyat Malaysia yang mesra alam untuk selalu membersihkan kawasan halaman rumah masing-masing. Terutama di hujung minggu lah, di mana kita mungkin ke lapangan bersama dengan keluarga kita. Seterusnya, Dr. Adin juga ada menerangkan tentang golongan warga emas juga berisiko tinggi untuk maut sekiranya tidak mendapatkan rawatan susulan terlebih awal. Dr. Adin juga ada menerangkan tentang langkah pencegahan nyamuk Aedes yang lebih efektif. Dan saya juga tertarik dengan slogan beliau iaitu mencegah lebih baik daripada mengubati. Baiklah, serta yang seterusnya iaitu Dr. Adi Kasia. Hello Doktor. Hello Encik Gacat. Doktor dah bersedia Doktor? Ya, dah bersedia. Baiklah, saya buka medan forum kita pada petang ini kepada Dr. Adi. Silakan Doktor. Okey, sebelum tu saya mengucapkan selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua yang berada di sini. Moderator kita Encik Arsyad Mazlan, panel-panel Jeretekan Jodi, profesor saya dahulu Jeretekan Jodi, dan Aldrin Junior, panel kedua kita merupakan senior saya dulu di University Edinburgh. Semuanya hadirin yang datang, terima kasih. Okey, tanpa membuang masa mari kita ke slide yang pertama. Okey, di sini saya akan memberitahu anda tanda-tanda mengalami denggi. Yang pertama, tentulah demam panas. Dan yang kedua, sakit kepala. Ketiga, sakit tulang belakang. Dan yang keempat, sakit sendi. Dan yang kelima, loya dan muntah-muntah. Dan yang keenam, sakit biji mata. Sakit biji mata ni terutama sekali di belakang mata kita selalu. Dan ruam. Ruam ni contoh dia yang merah-merah di badan kita. Itulah dia. Next. Apa itu demam denggi berdarah? Demam denggi berdarah istilah yang digunakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang merujuk kepada demam denggi yang teruk. Jadi kita dapat tahu demam denggi berdarah ini lebih teruklah daripada demam denggi biasa. Seterusnya disebabkan oleh jangkitan virus denggi. Dan untuk pengetahuan anda, kalau dari segi sains, salur darah di dalam badan boleh mengalami kebocoran dan menyebabkan isi padu darah berkurangan. Dan ini boleh menyebabkan pesakit mengalami renjatan ataupun shock dan akhirnya boleh menyebabkan kematian. Jadi demam denggi berdarah ini lagi bahaya daripada demam denggi biasa. Okay, next. Okay, seterusnya di sini kita dapat lihat simptom-simptom mengalami demam denggi berdarah. Dalam sesetengah kes, denggi menjadi teruk dan boleh meragut nyawa. Denggi dicirikan oleh demam panas, tetapi bagi kes-kes denggi berdarah, ia diikuti dengan penurunan suhu di bawah 38 darjah Celcius
dan berakhir dengan simptom-simptom seperti kesakitan abdomen yang teramat sangat, jadi sangat sakit, dan muntah yang berterusan, dan gusi berdarah, dan pernafasan laju, lesu, keresahan, dan muntah darah. Jadi inilah simptom-simptom mengalami demam denggi berdarah. Kita pergi ke slide seterusnya. Di sini kita boleh tengok rawatan untuk demam denggi darah. Untuk pengetahuan Anda semua, tidak ubat-ubatan yang khusus, melainkan pesakit perlu dimasukkan ke ward bagi rawatan demam denggi berdarah. Pesakit juga akan diberikan rehidrasi untuk memastikan beliau tidak mengalami renjatan. Jadi, kita dapat lihat ini saja yang kita boleh buat untuk pesakit yang mengalami demam denggi berdarah. Oke, next. Demam denggi berdarah. Di sini ada beberapa fakta yang saya selitkan. Tidak semua demam denggi berdarah akan berlarutan menjadi tidak semua demam denggi akan berlarutan menjadi demam denggi berdarah. Jadi jangan risau, bukan semua demam denggi akan mengalami yang sakit yang serius lah, seperti denggi berdarah. Rawatan awal boleh mengelakkan kematian dengan kadar kurang daripada 1%. Jadi di sini kita boleh lihat demam denggi berdarah ini sangat-sangatlah bikin takut. Jadi jika Anda mengalami simptom-simptom, teruslah ke hospital yang berdekatan atau kita jumpa kakir nantilah. Oke. Walaupun nama penyakit ini demam denggi berdarah, masalah yang membawa kemudaratan adalah masalah kebocoran salur darah yang menyebabkan renjatan dan bukan pendarahan yang menjadi masalah utama. Jadi bukan pendarahan yang menyebabkan kita mengalami renjatan. Yang sebenarnya adalah kebocoran salur darah dalam badan kita. Jadi itu boleh menyebabkan renjatan dan menyebabkan kematian. Oke. Seterusnya, slide. Jadi untuk pengetahuan Anda yang hadirin sekalian, situasi semasa bagi denggi di Malaysia kita cuma dapat catat sampai ke 22 Februari 2020 lah. So, kebelakangan ini kita mengalami case COVID kan, jadi kita cuma dapat catat sampai 22 Februari 2020. Tapi yang pertama kita tengok dari 2018, dari 29 Desember hingga 22 Februari 2019, case terdapat 23.914 dan kematian 40 orang. Dan dari Desember 2019 hingga 22 Februari 2020 terdapat case sebanyak 23.794 dan kematian 33. Dan di sini selepas itu semasa di tahun lalu pada 16 Februari 2020 hingga 22 Februari 2020 case terdapat 2.604 dan kematian cuma 9 orang. Bukan cuma, tapi 9 tuh sudah kira banyak, tetapi kita dapat mengurangkanlah case demam denggi di Malaysia. Jadi saya diucapkan kepada yang sangat-sangat semualah ahli-ahli community di negara Malaysia untuk mencegah demam denggi. Semoga ini diteruskan. Dan saya ucapkan terima kasih. Itu sajalah slide daripada saya. Baik, terima kasih Dr. Adi Gracia di atas perkongsian mengenai simptom-simptom denggi sebentar tadi. Melalui penyampaian daripada Dr. Adi tadi, dapat saya simpulkan bahawa demam denggi berdarah ini merupakan demam yang boleh membawa maut. Bermakna sekiranya anda mempunyai simptom seperti yang dibincangkan sebentar tadi, anda perlu mendapatkan rawatan segera di hospital atau klinik yang terdekat supaya tidak berlarutan. Doktor Adi juga ada berkongsi mengenai statistik angka atau penggunaan yang baik untuk kita bersama-sama menurunkan jumlah kes denggi di Malaysia. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada panel jemputan kita yang terakhir, iaitu Dr. Jadikat. Apa khabar Doktor? Ya, saya Encik Arsyad. Kabar baik. Adakah Doktor sudah bersedia untuk berkongsi maklumat? Oh, semestinya saya sudah bersedia.
Baik Doktor, dengan ini saya serahkan medan forum kepada Doktor. Silakan Doktor. Oke, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator kita, Encik Arsyad Mazlan, atas kesempatan yang dia berikan kepada saya untuk membentangkan tentang denggi. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada dua bekas anak murid saya 10 tahun lalu, yaitu Dr. Adrin dan juga Dr. Adi. Saya masih ingat ketika saya mengajar mereka, mereka sangat nakal orangnya tetapi bijak orangnya. Oke, tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan slide kita yang seterusnya, yaitu saya akan menerangkan tentang apa puncanya berlakunya denggi. Sudah semestinya untuk menangani masalah denggi, kita mesti tahu daripada mana akarnya dulu, yaitu puncanya. Oke, sebenarnya denggi ini ialah sebuah penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Dan bagi mereka yang tidak tahu apa itu nyamuk Aedes ini ialah nyamuk yang mempunyai belangan hitam putih di kakinya dan juga di badannya. Dia juga kadang-kadang kalau malam dia akan membuat bunyi bising seperti zzz, zzz, macam tu. Jadi nyamuk Aedes ini biasanya dia membiak di dalam takungan jernih di tempat-tempat yang boleh bertakungnya air seperti botol terbiar, tayar terbiar. Bagi mereka yang tidak tahu macam mana nyamuk Aedes ini semasa kecil, jelas sekali tidak comel. Nyamuk ketika kecil bukan serangga, dia nyamuk masa kecil, cuma dia belum boleh terbang, dia cuma berada di dalam air. Sebab tu punca nyamuk Aedes ini adalah daripada air yang bertakung. Oke, next slide. Oke, ini adalah cara-cara bagaimana kita membasmi nyamuk, cara kita untuk menangani punca-punca berlakunya denggi. Sudah semestinya kita mesti menghapuskan cara-caranya, di mana kita mesti hapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes yang selalunya berada di persekitaran rumah kita, seperti yang saya cakap tadi, seperti tayar terpakai, salur air, bekas simpanan air, perabot yang rosak, tangki septik, tong cat, botol dan tin, bekas plastik, makanan, alas pasu bunga, dan juga pokok bunga yang berkelopak. Jadi kepada hadirin dan hadirat di mana ibu bapaknya suka untuk berkebun, sebenarnya bunga yang berkelopak juga merupakan satu punca yang dimana tanpa kita sadari telah mengakibatkan pembiakan nyamuk Aedes dan seterusnya menyebabkan denggi kepada satu keluarga kita. Oke, next. Terusnya ialah saya akan menerangkan tentang risiko besar untuk kes denggi meningkat. Ini seperti yang kita lihat pada slide ini, di mana gambar di sebelah kanan jelas sekali menunjukkan tidak kena mengena dengan nyamuk. Jadi kita akan tengok pada gambar sebelah kiri, yaitu simptom-simptom demam denggi, di mana Dr. Adi sudah pun menerangkan tadi, tapi tidak apa, saya akan menerangkan serba sedikit juga tentang simptom demam denggi ini, yaitu kita akan merasa sakit kepala, kita akan merasa ruam, kita akan merasa cirit-birit, sakit sendi, sakit lubang, sakit otot, dan sakit belakang mata. Jika ada hadirin dan hadirat di sini yang sedang berpuasa, berasa lapar itu bukanlah satu tanda untuk demam denggi, tapi itu adalah satu kebiasaan sebab kita berpuasa. Oke, seterusnya. Ini adalah kes demam denggi di seluruh negara, di mana dia mencatatkan peningkatan sebanyak 70% daripada Januari hingga 20
7 November 2019. Kes denggi yang meningkat ini juga telah menyebabkan 164 pada tahun 2018 dan juga meningkatkan kes sebanyak 118.416 kes, meningkat sebanyak 70% berbanding pada tempo tahun sebelumnya. Di sini kita boleh lihat berdasarkan analisa statistik di mana peningkatan bagi kes denggi di Malaysia sangat besar, yaitu sebanyak 70%. Itu kita boleh lihat di mana keadaan bagi rakyat Malaysia yang kurang peka dengan keadaan sekeliling ataupun mereka terlalu sibuk dengan duniawi, mungkin terlalu sibuk dengan bermain game, terlalu sibuk dengan menonton anime, terlalu sibuk dengan kerja-kerja yang dibuat di dalam rumah, sehingga mereka lupa bahwa denggi juga merupakan satu penyakit yang sangat berbahaya dan boleh meruntuhkan sebuah negara jika tidak dibendung dengan betul. Oke, seterusnya. Ini ialah persoalan yang mungkin bermain di minda kita semua. Adakah golongan kanak-kanak ataupun golongan dewasa yang lebih mudah dijangkiti? Jadi berdasarkan pada artikel yang saya kutip daripada Berita Harian, di sini dia menerangkan bahwa golongan dewasa ataupun golongan tua seperti kami yang sudah berumur 50 tahun ke atas seperti Dr. Adi, Dr. Adrin, dan juga Arsyad, saya tidak berapa pasti berapa umur dia, tapi saya merasakan dia hanya berumur 30 lebih. Golongan-golongan seperti kami ialah golongan yang paling berisiko dan sangat penting untuk mendapatkan rawatan awal jika terkena kes denggi ini. Kenapa? Sebab kes denggi ini ialah pada umur-umur seperti 60 tahun ke atas, jika kita terkena penyakit denggi, ia boleh menyebabkan kesihatan kita akan umur kan semakin meningkat. Jadi sistem imunisasi kita pun akan turun, dan jika kita terkena kes denggi, maka risiko untuk kita mengalami kematian adalah tinggi. Saya ulang, risiko untuk mengalami kematian adalah tinggi. Oleh itu, jika Anda mempunyai simptom, saya nasihatkan kepada Dr. Adrin, Dr. Adi, atau siapa-siapa di hadirin yang dalam golongan ini, saya percaya jika kita mengalami simptom-simptom seperti sakit kepala, atau sakit belakang mata, ataupun ruam, atau cirit-birit, terus berjumpa dengan dokter untuk periksa kesehatan Anda sama ada Anda terkena penyakit denggi ataupun Anda hanya mengalami demam biasa. Oke, seterusnya. Oke, itu saja sekian daripada saya mengenai denggi. Jadi sebelum saya mengundur diri, saya ingin memberikan sedikit peringatan kepada hadirin dan hadirat sekalian yang hadir bahwa kes denggi ini tidak harus dipandang dengan enteng, dan kita sebagai sama-sama rakyat Malaysia haruslah bersatu padu untuk menangani ini, dan kita boleh menentang musuh generasi ke generasi, yaitu denggi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Saya kembalikan acara ini kepada moderator kita, Encik Arsyad Mazlan. Baik, terima kasih Dr. Jerikan di atas perkongsian sangat menarik sebentar tadi. Melalui perkongsian yang disampaikan oleh Dr. Jerikan, dapat saya simpulkan bahawa terdapat pelbagai langkah yang dapat kita lakukan untuk membasmi nyamuk Aedes. Antaranya ialah seperti melupuskan tempat membiarkan nyamuk Aedes. Dr. Jiat juga ada menerangkan tentang peningkatan denggi di Malaysia sebanyak 70% dan peningkatan ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Saya rasa ini sesuai dengan tema tajuk kita pada petang ini, iaitu denggi ni merupakan musuh generasi ke generasi. Saya berkata begitu kerana di zaman, saya yakin di zaman diartikan Dr. Jiat dan Dr. Adi dan Dr. Adi semasa muda dulu, kes denggi juga sangat terkenal di zaman doktor, bukan? Ya, betul.
Dan denggi ini juga tidak luput dari zaman dan masih lagi kekal sehingga ke generasi kita pada hari ini, iaitu dengan peningkatan kes yang secara mendadak pada setiap tahun kerana kekurangan generasi muda, kekurangan informasi dan juga ilmu tentang bagaimana cara untuk menangani demam denggi dan denggi ini. Golongan dewasa juga dan warga emas berisiko tinggi untuk maut sekiranya tidak mendapatkan rawatan lebih awal. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita yang saya rasa cukup hebat, cukup mantul, mantap pada petang ini yang saya kiranya sangat menarik membicarakan topik kita pada petang ini. Dan tidak lupa juga ketiga-tiga panel kita ini kita jemput kas dari Sabah ya, diterbangkan kas dari Sabah. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan sesi soal jawab. Boleh Doktor? Ya, Syed. Okey. Saya mulakan dengan soalan pertama. Dr. Adil. Ya, saya Encik Arsyad. Okay. Saya ingin menanyakan soalan pertama daripada penonton kepada doktor. Adakah doktor sudah bersedia? Sudah bersedia, sudah. Baiklah. Okey, baik doktor. Apakah yang akan dilakukan? Apakah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan risiko jangkitan denggi ini doktor di Malaysia? Silakan doktor. Okey, terima kasih sebab mengutarakan soalan-soalan yang cukup hangat buat saya. Okey, jadi cara untuk mengurangkan risiko jangkitan denggi ini hapuskan tempat pembiakan nyamuk. Proses ini juga dikenali sebagai pengurangan sumber. Dan jika kita mengurangkan bilangan telur, bilangan larva dan pupa, ia akan juga mengurangkan bilangan nyamuk yang menetas dan juga berpotensi menyebarkan penyakit ini. Sebagai contoh, habitat atau penetasan nyamuk dapat disenaraikan di dalam rumah seperti perangkap semut, pasu bunga dan piring, tangki simpanan air seperti air minuman domestik, bilik mandi, dan sebagainya, bekas plastik dan botol. Manakala bagi kawasan luar pula ialah seperti botol dan tin yang dibuang ataupun yang terbiar, tayar yang terbiar, bekas makanan terbiar seperti polistrin, jalan berlubang, kawasan tapak pembinaan, serta tong untuk mengumpul tapungan air hujan. Bekas yang mengumpul air hujan atau yang digunakan untuk menyimpan air, hendaklah kita tutup atau buang dengan betul. Bekas air yang masih digunakan juga perlu dikosongkan dan dibersihkan untuk tujuan kita mengeluarkan telur tersebut atau membasmi daripada pembiakan nyamuk Aedes. Sekurang-kurangnya kita lakukan ini sekali seminggu saja. Selain itu, penyertaan masyarakat juga merupakan kunci kepada pencegahan denggi. Ini karena usaha setiap isi rumah mampu untuk mengurangkan kepadatan vektor ataupun kepadatan nyamuk. Dan kadar penyebaran virus denggi juga akan turut berkurangan. Bahkan mungkin juga kita dapat hentikan. Antara penyertaan yang dapat disumbangkan oleh masyarakat serta komuniti dalam mengurangkan risiko jangkitan denggi adalah dengan kita mengadakan gotong royong di kawasan perumahan dan sebagainya agar kawasan perumahan tersebut bebas dengan denggi. Oke, itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Adil di atas jawapan yang sangat, saya rasa sangat memberi kita ilmu baharu tentang bagaimana langkah yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan risiko jangkitan denggi. Baiklah, seterusnya kita teruskan kepada soalan yang kedua. Ya, saya rasa saya nak sampaikan soalan ini kepada panel kedua kita iaitu Dr. Adi Gasia. Dr. Adi, okey?
Okey, Encik Asad. Okey, doktor dah bersedia untuk menerima jawapan, menerima soalan? Setakat ni terima. Sedia. Okey doktor. Baik doktor, soalannya berbunyi begini doktor. Sepanjang perkhidmatan Doktor Adi sebagai pegawai kesihatan di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu Sabah untuk demam denggi ini. Silakan doktor. Okey. Baik. Terima kasih Encik Asad di atas persoalan yang diberikan. Buat masa ini tiada sembarang vaksin atau ubat tertentu untuk menangani atau mengobati demam denggi. Pesakit perlu mendapatkan nasihat perubatan, rehat dan minum banyak air. Paracetamol boleh diambil untuk menurunkan suhu dan mengurangkan sakit-sakit pada sendi. Walau bagaimanapun, elakkan pengambilan ubatan yang mengandungi aspirin atau ibuprofen kerana ia boleh meningkatkan risiko pendarahan. Pesakit yang telah dijangkiti virus denggi boleh menyebarkan virus denggi melalui gigitan nyamuk Aedes selepas simptom pertama muncul dalam lingkungan 4 hingga 5 hari hingga maksimum 12 hari. Sebagai pendekatan berjaga-jaga, pesakit boleh mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan pengantaran dengan tidur di dalam bilik berasingan yang bertutup atau dalam kelambu sepanjang tempoh rawatan, terutamanya semasa tempoh sakit yang beserta dengan demam. Terusnya, pesakit yang pernah dijangkiti virus denggi dari satu strain atau jenis tertentu akan memberinya perlindungan imuniti seumur hidup hanya kepada virus jenis yang tertentu itu sahaja. Walau bagaimanapun, pesakit masih boleh dijangkiti oleh virus denggi dari jenis ataupun strain lain dan ia mungkin berkembang menjadi denggi yang lebih teruk. Apabila tanda-tanda amaran denggi yang teruk hadir seperti yang telah kita bincangkan sepanjang forum berlangsung, adalah penting untuk pesakit berjumpa dengan doktor dan mendapatkan perawatan di hospital untuk menangani penyakit ini. Dengan penjagaan perubatan yang betul dan pengesanan awal, kadar kes-kes kematian boleh dikurangkan sehingga di bawah 1%. Walau bagaimanapun, keseluruhan gejala demam ataupun kesakitan dan ketidakselesaan akibat denggi tetap sama dan masih akan menjadi satu pengalaman yang tidak begitu menyenangkan buat pesakit. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dr. Adi di atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Saya kira pihak ahli ini pun dah dapat satu perkara pada petang ini, iaitu kita dapat tahu di mana denggi ini tiada lagi vaksin ataupun ubat, tetapi kita boleh mencegahnya melalui pencegahan seperti mendapatkan lawatan lebih awal, meminum air masak dengan begitu banyak. Baiklah. Tidak lupa seterusnya saya teruskan kepada soalan yang ketiga, iaitu soalan ketiga ni saya tidak lain tidak bukan saya tujukan kepada panel kita yang terakhir, iaitu Dr. Jihadikan. Dr. Jihad, okey Dr. Jihad? Okey, sila. Baik doktor. Soalannya berbunyi begini doktor. Baik doktor, sepanjang pengalaman doktor di Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, bagaimanakah langkah atau cara yang berkesan untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia, khususnya generasi muda ini, tentang bahayanya denggi dan nyamuk Aedes ini? Silakan doktor. Terima kasih Encik Arsyad atas soalan yang sangat membuka mata dan minda, khususnya golongan remaja di negara ini. Biar saya ulang semula jawab soalan Arsyad, iaitu apakah langkah ataupun cara yang berkesan untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia, khususnya generasi muda, untuk menangani kes denggi, betul? Betul doktor. Jadi perkara pertama yang perlu dilakukan iaitu pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlu mengadakan kempen-kempen yang dapat mendedahkan masyarakat, khususnya masyarakat di Malaysia, akan bahayanya denggi dan juga cara-cara untuk mencegahnya. Kempen ini sudah semestinya ketika dilaksanakan mestilah perlukan penglibatan daripada rakyat Malaysia itu sendiri agar kempen itu lebih berkesan
dan juga efektif. Penglibatan daripada semua lapisan masyarakat, tidak kira muda atau tua atau masih di bangku sekolah atau sebagainya, perlulah ikut untuk bersama-sama mengikuti kempen ini bagi mengetahui tentang punca-punca denggi dan juga cara-cara untuk membendung jangkitan denggi. Yang kedua yaitu ibu bapa juga mainkan peranan yang penting dalam memberikan pendidikan awal kepada anak-anak mereka tentang bahayanya denggi, di mana didikan dan asuhan awal ibu bapa perlu disertakan kepada generasi muda, khususnya golongan kanak-kanak, tentang pentingnya kita untuk menjaga kesihatan diri dan juga persekitaran kita. Cara ini simple dengan memberitahu kepada anak-anak kita, yaitu jangan membuang sampah merata-rata. Ini kerana sampah yang dibuang merata-rata juga merupakan salah satu punca yang tanpa kita sedari juga mengakibatkan pembiakan nyamuk Aedes yang semakin berleluasa di Malaysia. Bak kata pepatah Melayu, di mana melentur bulu biarlah dari rebungnya. Minta maaf atas kesilapan saya sebentar tadi dan saya teruskan bersama Asyad. Baik doktor, terima kasih doktor di atas jawapan yang sangat bernas daripada doktor. Saya asuhan dan didikan awal kepada anak-anak sejak di bangku sekolah maupun di rumah, di mana ibu bapa dan juga guru bertanggungjawab untuk memberi asuhan dan didikan yang tepat mengenai denggi sejak di bangku sekolah. Saya juga tertarik dengan pepatah yang disampaikan oleh doktor tadi, iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Baiklah, sebelum dengan itu tamatlah forum kita pada petang ini. Sebelum kita mengakhiri forum kita pada petang ini, suka saya ingatkan untuk para hadirin semua untuk membuka kamera masing-masing untuk kita mengambil gambar sebagai tanda kenang-kenangan. Para hadirin boleh buka kamera untuk mengambil gambar, untuk AJK kami mengambil gambar. Lagi. Okey, saya kira ya. AJK Teknikal siap sedia ya. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okey, saya ucapkan kepada semua hadirin di atas kerjasama dan sokongan yang diberikan kepada kumpulan kami dalam forum pada petang ini. Sebelum kita meninggalkan majlis, suka saya ingatkan untuk para hadirin untuk mengisi link pautan kehadiran di ruangan chat box yang akan diberikan oleh AJK kami. Para hadirin dapat mengisi kehadiran pada petang ini dengan menekan pautan link di bahagian ruangan chat box untuk kami rekodkan kehadiran anda. Tidak lupa juga saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kita Encik Wan Ferry di atas kesudian beliau untuk menghadiri forum kami pada petang ini. Terima kasih doktor. Terima kasih sir. Sekiranya pada hadirin sudah mengisi kehadiran di Google Form,
anda boleh meninggalkan forum ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih dan selamat maju jaya kepada semua hadirin untuk pentaksiran akhir pada minggu depan. Baik, terima kasih semua dan selamat berjumpa lagi.